Okay, good morning class. Hari ni cikgu nak tunjuk macam mana kita nak sketch satu trigonometric functions lah. Okay, so kita tengok kepada dalam modul tu exercise yang cikgu bagi semalam tu. Okay, we look at the first example. Okay, ada few questions kat situ sketch each of the following graphs. Okay, untuk X yang terletak di antara 0 sampai 2 pi. Jadi kita akan sketch graf ini dalam domain 0 sehingga 2 pi sahajalah. Okay, jadi untuk soalan A tu kita ada Y sama dengan 2 sin 3/2x. So ada sedikit adjustment dekat situ lah. Kita kena buat translation untuk graf Y sama dengan sin X dekat sini. Okey. Kalau kita perhatikan dekat sini, dekat depan ini ada 2. Maknanya kita akan change dia punya maximum dan minimum values. Okay, instead of negatif 1 dan 1 menjadi negatif 2 dan 2. Okey, itu tak ada masalah. Kita just mark sahaja nanti sebagai 2 negatif 2. Okey. Cuma dekat sini kita ada 3/2x. 3/2x. Jadi maksudnya sekarang, okey, kalau kita ada graf Y sama dengan sin 3/2x, maksudnya dia akan dalam satu period. Kita tahu sebelum ni graf sin kita punya period adalah 0 sampai 2 pi. Jadi maksudnya kalau daripada 0 sampai 2 pi dia akan complete 3/2 cycles lah maksudnya. Maknanya dia tak cukup, dia ada lebih sedikit cycle 3/2 cycle, ataupun the other way around maksud yang sama, kita boleh cari dia punya new period. Okay, so dalam kes ini period dia adalah kita akan ambil 2 pi, kemudian kita bahagi dengan 3/2. Okay, so yang ini adalah 2 pi, darab dengan 2/3 lah maksudnya. So kita akan ada 4 pi/3. So this is the new period lah, the new period for our function. Maksudnya dia akan ada satu complete cycle dalam 4/3 pi. Tapi dalam 2 pi, dari 0 sampai 2 pi, dia akan ada 3/2 cycle. So it's the same meaning. Okay. But yang ini lagi mudah untuk kita ni. Okay, ini adalah satu period. Satu period itu kita bahagikan dia kepada 4 bahagian. Okay, maksudnya 4 pi/3 ini tadi. Okay, saya akan darabkan, bahagikan kepada 4. So maksudnya setiap satu bahagian itu nilainya adalah pi/3 lah. Okay, so now I'm going to sketch the graph. Okay, jadi maksudnya bentuk grafnya dia akan jadi something like this. Okay, kita terus tandakan saja. Sini jadi 2. Okay, kemudian kat sini ialah negatif 2. Okay, kemudian saya terus 1, 2, 3, 4. Okay, kemudian kita tambahkan lagi beberapa nilai di situ. Okay, saya akan bahagikan dengan jarak yang sama. So you all boleh gunakan kertas graf untuk mudahkan kerja. Okay, jadi setiap satu ni adalah pi/3. So sini adalah 2 pi/3. So sini adalah 3 pi/3 which is pi. Kemudian tambah lagi pi/3. So dia akan jadi 4 pi/3. So dekat sini akan jadi 5 pi/3. Itu maksudnya setiap satu bahagian tu adalah setiap satu ni adalah pi/3. So kat sini will be 6 pi/3. 6 pi/3 tu samalah juga dengan 2 pi. So maknanya saya akan draw saya punya graf ini sampai di sini sahajalah. Okey. Jadi ini kawasannya lah daripada 0 sampai 2 pi. Okey. Now dia akan ada satu complete cycle dalam 4/3 pi yang kat sini. Jadi saya hanya akan tandakan macam graf sin yang biasa. Dekat sini dia akan jadi 0. Dekat satu senggat ni dia akan jadi, sini akan jadi 2. Kemudian jadi macam ni. Kemudian kat bawah ni saya tandakan begini. Kemudian kat sini. Maksudnya dia akan ada satu bentuk graf sin ini macam ini, satu cycle lengkap iaitu dalam 4 pi/3. Tapi kalau kita kena teruskan sampai 2 pi, jadi maksudnya kat sini saya tandakan lagi, dan kat sini ialah 0. So yang kat sini kita teruskan lagi lah sampai dapat begini. Jadi grafnya akan jadi beginilah.
Okey, jadi maksudnya dalam daripada 0 sampai 2 pi ni kita akan ada 1.5 cycle, iaitu 3/2 cycle lah, ataupun satu cycle lengkap dia adalah sebanyak 4 pi per 3. Jadi caranya kita boleh tentukan the new period. Caranya ialah formula ini 2 pi bahagi dengan 3/2. So kita dapat 4 pi per 3. So yang 4 pi per 3 ini kita divide to 4 equal parts. Jadi setiap satu ini bernilai pi per 3 lah jaraknya. So that we can mark all the points here, all the values here. Tapi kita kena tambah sampailah 2 pi. And then we just draw, tandakan dulu kita plot sini satu, sini satu, sini satu, macam mana graph sign lah, graph sign yang asal, and then we join with a curve. So dah dapat lah yang ini adalah graph y sama dengan 2 sin 3/2 x. Maksimum dengan minimum saya dah terus darabkan dengan 2. Kemudian kita lihat lagi graph yang seterusnya. Untuk soalan B. Kita ada y sama dengan cos setengah x. Yang ini pun tak ada perubahan pada titik maksimum minimum, tapi ada setengah di sinilah. So the new period konsepnya sama juga macam tadi. Period untuk cos sama juga 2 pi. 2 pi kita akan bahagikan dengan 1/2. So kat sini kita akan dapat 2 pi darab 2 lah. So it become 4 pi. Maknanya dia akan ada satu cycle lengkap dalam 4 pi. Jadi tapi graf yang kita kendaki itu cuma terletak di antara 0 sampai 2 pi sajalah. Jadi saya tandakan kat sini 0. Sekejap bila saya bahagikan kepada 4 bahagian ini, maksudnya 4 pi ini saya bahagikan kepada 4. So setiap satu senggat saya itu akan bernilai pi. So saya tandakanlah 1, 2, 3, 4. So dekat sini will be pi. Dekat sini akan jadi 2 pi. Sini akan jadi 3 pi. Sini akan jadi 4 pi. Jadi bentuk graf adalah graf cos. Graf cos, bila cos kosong, kat sini akan sama dengan 1 lah. So kita tandakan lah. Kat sini ada 1 dan juga negatif 1. So kita mark lah dekat sini. Graf cos memang macam tu. Kemudian selepas ni dia akan jadi kosong. Selepas tu dia akan jadi negatif 1. Kalau sebabkan soalan itu minta sampai ini sahajalah, sampai 2 pi sahaja, jadi kita stop until 2 pi sajalah. Jadi bentuk graf kita akan sambunglah begini. Bentuk grafnya. Tak berapa cantik saya punya curve tu. So bentuk grafnya cuma beginilah. Kemudian dia akan turun dan sampai di sini. Jadi maksudnya yang ini merupakan half cycle only, setengah cycle. Sebab tu kita tengok dekat sini. Jadi maksudnya antara 0 hingga 2 pi dia akan ada setengah cycle sahaja. Jadi kalau kita teruskan nanti barulah dia akan dapat satu cycle lengkap. Satu cycle lengkap dia adalah 4 pi. So this one is the complete cycle. But kita tak akan draw yang itu sebab domain yang diminta dalam soalan ini hanyalah daripada 0 sampai 2 pi. So ini adalah graf y sama dengan cos setengah x. Kemudian kita cuba lihat lagi beberapa soalan. Soalan yang seterusnya, untuk soalan C tu soalan C pula kita ada y sama dengan negatif tangent 2x. So dekat sini pun kita ada adjustment kat situ 2x. Jadi maksudnya period yang asal juga akan berubah. So maksudnya period dia sekarang akan jadi yang asalnya period untuk satu period satu cycle lengkap dia adalah pi. Kita perlu bahagikan dengan 2. Jadi maksudnya sekarang the new period will be pi per 2. Jadi maksudnya saya akan cuba sketch graph. So kamu kena tahulah bentuk asas graph sin, cos dengan tangent itu kena tahulah. Jadi kalau sebelum ini kita ada graph tangent yang asal, dia ada asymptote dekat sini kan. Ada asymptote macam ni. Dekat sini adalah
negatif pi per 2. Okay, kat sini ialah pi per 2 dan bentuk grafnya adalah beginilah. And then ini adalah satu complete cycle. Okay, kemudian cycle ini akan berulang lagi lah mengikut bentuk yang sama. Okay. Tapi sekarang dulu period dia adalah sebanyak pi. So sekarang period menjadi pi per 2. Pi per 2 maknanya kita dah kurangkan separuh dia punya jarak. Jadi maksudnya dekat sini kita akan ada the new asymptote, okay, which is pi per 4 dan negatif pi per 4 lah. Okay. Jadi kat sini saya akan ada, kat sini ialah negatif pi per 4. Okay. So yang kat sini adalah pi per 4. Okay. Sebab kita nak ada the new period now will be pi per 2. Jadi jarak ini adalah pi per 2 lah. Okay, kita akan tandakan lagi memang bentuk grafnya begini kan. Kita tanda lagi. Okay, ini yang asal tadi saya padam dulu. Okay, jadi bentuk grafnya macam tu. Okay, kemudian kita tanda lagi lah saya pun tak tahu sampai mana, nanti saya check dulu supaya kita sampai kepada kita nak sampai kepada 2 pi sahajalah. 2 pi. Okey, sekejap. Yang ini jaraknya adalah pi per 2. Okay, jadi kita tambah lagi pi per 4 campur pi per 2 adalah 3 pi per 4. Okay. Maksudnya setiap satu senggat ini kamu akan tambah pi per 4 lah maksudnya ataupun sini ialah pi per 4. Okey, pi per 4 tambah sini jadi 2 pi per 4. Okey, tambah lagi jadi 3 pi per 4 tambah sini, so dekat sini adalah 4 pi per 4 ataupun pi. So dekat sini will be 5 pi per 4. Okey, kemudian sini jadi 6 pi per 4. 6 pi per 4 itu adalah 3 pi per 2. Okey, 6 pi per 4 tadi. Kemudian nampaknya kita kena tambah lagi lah tambah lagi sampai kita dapat 8 pi per 4 so which is 2 pi lah kat situ. Okay, so saya akan tambahkan lagi. Okay, tambah lagi. Selesai. Sekejap. Okay, kita check lagi Tadi pi per 4, 2 pi per 4, 3 pi per 4, 4 pi per 4, 5 pi per 4. Okay, 6 pi per 4. So dekat sini adalah 7 pi per 4. Okay, 7 pi per 4. Dan yang sini ialah 8 pi per 4 ataupun 2 pi. Okay, jadi maksudnya graf kita nanti akan berakhir di sinilah So itu adalah sempadannya lah. Okay, daripada sini kemudian sampai sinilah dekat sini sajalah graf kita akan berada. Okay, untuk bentuk graf tangent graf tangent yang asalnya adalah beginilah. Okay, so sebabkan graf saya ni cuma daripada kosong jadi tak termasuklah yang sebelah bawah ni, tak ada. Okay, jadi yang ini akan jadi something like this. Okay, ini yang asalnya lah. Okay, graf tangent yang asal. Okay, sekejap. Lagi. Yang ini separuh bahagian sahaja. Bukan di sini. Sepatutnya bahagiannya begini. So dia ada yang separuh di bawah ni sajalah. Okay. Tapi ini graf y sama dengan tangent 2x. Tapi kalau ada negatif, so kita akan negatifkan. Macam ini dia adalah bahagian positif, so kita akan negatifkan dia lah, negatifkan sahaja. So yang ini dia akan jadi, yang bahagian negatif ni akan jadi positif, so dia akan pusing, lengkuk beginilah. Yang positif pula jadi negatif. Okay. Kemudian kat sini pun dia akan jadi begini. Okay. Kemudian di sini akan jadi begini. Kemudian yang bahagian ini kita akan naikkan ke atas. Okay. Jadi maksudnya nanti graf kita yang y sama dengan negatif tangent 2x, so dia akan jadi graf yang ini sahajalah. Cikgu dah buang semua. Okay, graf yang asal ini tadi. Okay, jadi bentuk graf akan jadi something like this. Okay. So that's how we want to sketch all the graph lah. Okay, yang ini pun kita buangkan. Jadi maksudnya sekarang kita akan dapat, okay, inilah bentuk graf kita daripada kosong sampai 2 pi. Okay. Okay, kita dah settle yang ini. Kemudian kita tengok pula soalan D. Soalan D kita ada graf. Untuk soalan D ni pula kita ada graf y sama dengan modulus. Ada 3
cos 2x. Ada tanda modulus lah. Okay, tak apa, kita work out kemudian. So kita akan start dengan graf 3 cos 2x inilah. Okay, yang 3 ini hanya bertukar titik maksimum dan minimum menjadi negatif 3 dan 3. Okay, kemudian untuk yang sebelah belakang ini, so maksudnya kita akan ada new period juga. Okay, so period untuk cos adalah 2 pi, kita bahagi dengan 2. So sekarang ini satu period adalah pi. Maksudnya dia akan ada satu cycle lengkap dalam pi. Jadi maksudnya pi ni bila kita bahagikan kepada 4 equal parts, so kita akan ada pi per 4 lah. Setiap satu bahagian itu ada pi per 4. Okay, jadi sekarang saya akan cuba untuk tanda. Anggapkan ini ialah pi per 4 lah. Pi per 4, 2 pi per 4, 3 pi per 4, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab saya nak 8 pi per 4 ni, iaitu 2 pi lah dekat sini. So sini daripada kosong. Jadi setiap satu ni adalah pi per 4, kan? 2 pi per 4 which is pi per 2, 3 pi per 4, kan? Kemudian sini ialah pi. Kemudian sini tambah lagi 4 pi per maksudnya 4 per 4, so tambah lagi 1 per 4, dia akan jadi 5 pi per 4. Okay, kemudian jadi 6 pi per 4, so maksudnya ialah 3 pi per 2. Okay, kemudian sini jadi 7 pi per 4. Okay, so sini 8 pi per 4 becoming 2 pi. Okay, jadi maksudnya saya nak graf cos. Graf cos, kemudian saya tandalah dekat sini terus sebagai 2. Okay, dan juga negatif 2. Okay, jadi graf cos bentuknya bila cos kosong tu dia akan jadi nilai dia adalah 1. Okay, so saya tandakan ni 1. Okay, yang ini untuk satu cycle lengkap lah. Okay, kemudian berakhir di sini. Okay, nampak tak? Ini adalah dia punya satu cycle lengkap. Okay, untuk graf cos ini sampai sini satu cycle lengkap. Okay, kemudian kita akan tambahkan lagi lah. Okay, okay, setiap satu ni dia akan jadi positif, jadi kosong, jadi negatif, jadi kosong, and then jadi positif semula lah. Okay, so bila saya sambungkan, dia akan jadi macam ni lah lengkungannya. Naik balik dan begini. So dia akan berakhir pada 2 pi kat sini. Okay, tapi sebabkan kita ada tanda modulus dekat sini, okay, yang ini sebenarnya adalah graf yang cikgu dah lukis ni ialah graf 3 cos 2x lah. Okay, tapi kalau kita tambah sahaja dengan tanda modulus itu, maka bahagian yang dekat bawah paksi x ini kita akan pantulkan naik paksi x ini. So maksudnya nanti dia akan jadi something like this. Okay, untuk graf saya ni dia akan naik. Okay, sini satu, dan kat sini kita akan tandakan lah. So dia akan naik ke atas. Okay, jadi maksudnya yang kat bawah ni nanti kita buang lah. Okay, kita tak nak lagi dah graf yang ini sebab kita dah ada the modulus sign dekat situ. Okay, so kita buangkan yang ini. Jadi maksudnya nanti graf kamu hanyalah macam ni lah. Ini mempunyai ketinggian yang sama lah ni iaitu semuanya 2 unit. Lukisan saya ni mungkin tak berapa tepat. Okay, jadi ketinggian ni sama sajalah. Okay, so this is the graph of y sama dengan modulus 3 cos 2x. Okay.